Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak tahun 3 yang Ustazah kasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini dengan tajuk bersuci daripada hadas di bawah bidang akidah. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di akhir pembelajaran, Ustazah harapkan anak-anak dapat yang pertama menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. Objektif yang kedua ialah menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli, iaitu yang dibuktikan dengan Al-Quran dan hadis. Objektif yang ketiga pula adalah murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Dan objektif yang keempat, murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Baiklah, seterusnya anak-anak, apa yang dimaksudkan dengan hadas? Mari kita lihat. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Apa maksud kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi ialah kekotoran yang tidak dapat dicapai oleh deria. Bermakna kita tidak dapat melihat kekotoran ini, kita tidak dapat menghidu, menyentuh dan kita tidak dapat merasa kekotoran tersebut. Tetapi kekotoran itu wujud atau ada pada diri seseorang. Seseorang itu berada dalam keadaan tidak suci. Jika kita dalam keadaan berhadas atau tidak bersuci dan kita melakukan ibadah yang disyaratkan untuk bersuci, maka ibadah tersebut adalah tidak sah. Baiklah, ibadah yang disyaratkan untuk kita bersuci sebelum melakukannya adalah, contohnya adalah ibadah solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas, ibadah-ibadah ini adalah tidak sah jika kita melakukannya dan kita perlu bersuci daripada hadas terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Seterusnya, mari kita lihat kepada pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah hadas besar. Sebagai contoh, keluar air mani, keluar haid, keluar darah nifas dan sebagainya. Hadas yang kedua pula adalah hadas kecil. Sebagai contoh, membuang air besar, buang air kecil, terkentut, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Bagaimana pula cara bersuci daripada hadas besar? Cara bersuci daripada hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Dan cara bersuci daripada hadas kecil pula ialah dengan cara berwuduk. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada hukum bersuci daripada hadas besar. Hukum bersuci daripada hadas besar adalah wajib. Hukum bersuci daripada hadas besar adalah wajib. Iaitu mesti kita bersuci daripada hadas besar sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Hukum bersuci daripada hadas besar ini dapat dinyatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang bermaksud dan jika kamu berjunub maka bersucilah. Oleh itu melalui ayat ini kita dapat fahami maksud bersuci daripada hadas besar adalah wajib. Hukum bersuci daripada hadas besar adalah wajib sebelum melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci sebelum melakukannya. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada sebab-sebab hadas besar, iaitu apa yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Yang pertama adalah
keluar air mani. Apa dia keluar air mani? Air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Bermakna jika seseorang itu telah keluar air mani, maka dia adalah dalam keadaan berhadas besar dan tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu. Okey, yang kedua pula adalah bersetubuh. Bersetubuh ini adalah melakukan perhubungan jenis antara suami isteri. Bersetubuh dalam istilah ini adalah antara perhubungan suami isteri yang sudah berkahwin. Macam mak ayah kita. Setelah seseorang itu bersetubuh, maka mereka dalam keadaan berhadas besar. Yang ketiga pula adalah darah haid. Apa dia darah haid? Darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat dan sudah baligh. Kebiasaannya darah haid ini keluar pada awal usia 9 tahun. Okey, yang keempat adalah mati ataupun meninggal dunia. Maka seseorang jenazah itu setelah meninggal dunia, maka dirinya adalah dalam keadaan berhadas besar dan jenazah tersebut mesti ataupun wajib dimandikan. Mandi wajib. Yang kelima adalah wiladah, iaitu melahirkan anak bagi wanita. Seseorang wanita setelah beliau melahirkan anak akan keluar darah wiladah, iaitu darah yang keluar bersama-sama bayi tersebut. Maka wanita tersebut adalah dalam keadaan berhadas besar, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang telah disyaratkan untuk bersuci. Yang keenam, iaitu yang terakhir, adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Darah nifas ini juga adalah darah yang keluar daripada rahim wanita selepas melahirkan anak. Maksudnya wanita tersebut dalam keadaan berhadas besar dan tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu dalam tempoh yang agak lama. Terpulanglah ada yang dalam tempoh sebulan tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci. Ada yang 2 bulan, bergantung kepada masing-masing. Ini semuanya kita dapat lihat sebab-sebab hadas besar. Ada 6 sebab-sebab hadas besar yang melarang seseorang itu untuk melakukan ibadah tertentu. Baiklah anak-anak, dekat sini anak-anak dapat perhatikan ada 3 jenis darah yang berkaitan dengan wanita, iaitu darah haid, darah wiladah dan darah nifas. Baiklah anak-anak, seterusnya mari kita lihat kepada larangan semasa berhadas besar. Maksudnya kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang terdapat di bawah ini jika kita dalam keadaan berhadas besar. Maksudnya kalau kita nak melakukan kelima-lima ibadah tersebut, kita mestilah bersuci, iaitu dengan cara mandi wajib. Okey, larangan yang pertama adalah larangan semasa berhadas besar. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Maksudnya jika kita dalam keadaan berhadas besar, kita tidak boleh membaca Al-Quran ataupun kita dilarang daripada membaca Al-Quran sehingga kita bersuci. Dan larangan yang kedua pula adalah memegang Al-Quran. Larangan yang ketiga adalah menunaikan solat. Larangan yang keempat adalah melakukan tawaf. Dan larangan yang kelima adalah berada di dalam masjid. Maksudnya, jika kita dalam keadaan berhadas besar, contoh jika kita keluar air mani, bersetubuh, keluar darah haid, darah nifas, darah wiladah dan sebagainya, kita dilarang ataupun kita tidak boleh melakukan kelima-lima ibadah tersebut. Baiklah anak-anak, Ustazah rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan anak-anak telah faham berkaitan bersuci daripada hadas yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan sekian sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.